Hibah takaful adalah antara hibah yang paling popular di Malaysia. Saya yakin dan saya percaya sebahagian daripada anda semua telah pun mengambil hibah takaful. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Bagi yang baru pertama kali mendengar, first time dengar tentang apa itu hibah takaful, macam mana konsep dia dan sebagainya, video ini insya-Allah akan membantu anda untuk memahami dan go deep tentang apa itu hibah takaful, kepentingannya dan sebab kenapa anda patut mengambil hibah takaful. Jadi stay tune dekat dalam video yang akan saya terangkan ni daripada awal sampai habis supaya anda clear tentang perkara ini dan boleh tanya soalan. Apa benda saja yang mungkin anda keliru ataupun nak perlukan kefahaman yang lebih. Mungkin saya akan buat dalam video yang seterusnya. Saya harap anda semua boleh tekan subscribe button dan juga like dan komen jikalau anda suka tentang video ini. Sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin mereka juga sedang mencari ataupun ingin mengetahui tentang apakah itu hibah takaful. Baik, dalam video ini insya-Allah akan kita terangkan tentang bagaimanakah hibah takaful membantu keluarga anda untuk menghadapi financial disaster yang paling besar, iaitu kematian ahli keluarga anda. Baik, sebelum tu, secara asasnya untuk pengetahuan anda semua, tidak ada produk yang bernama hibah takaful. Kan? Jadi hibah takaful ni apa sebenarnya? Hibah takaful ni sebenarnya adalah pemberian hibah daripada si pemberi hibah kepada si penerima hibah apabila ataupun selepas si pemberi hibah meninggal dunia. Yang mana harta yang dihibahkan daripada pemberi kepada penerima itu adalah berupa hak manfaat takaful yang akan si penerima terima bila mana berlaku si pemberi meninggal dunia. Jadi dengan adanya hibah ini, manfaat takaful tadi terkeluar daripada takrifan ataupun konsep harta pusaka. Kan? Kalau kata bila seorang tu meninggal, harta-hartanya dihimpunkan sebab harta-hartanya dah menjadi pemilikan dia dah berubah daripada arwah kepada si ahli-ahli waris. Kalau dalam Islam, ahli-ahli waris faraid lah. Pun begitu dekat dalam harta yang telah dihibahkan, iaitu salah satunya melalui hibah takaful ni, harta itu terkeluar daripada harta pusaka. Hibah ini juga disahkan dalam undang-undang dalam Jadual 10 Akta Servis Kewangan Islam 2013. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang memberi kekuatan kepada hibah takaful ni. Jadi secara konsepnya kita dah faham tadi, dia adalah satu konsep penamaan terhadap kita punya pampasan takaful. Okey, bila mana kita mengambil takaful, salah satu manfaat adalah bila berlaku kematian akan ada pampasan duit, betul? Jadi pampasan duit ni sebenarnya si pembuat takaful itu ataupun si peserta takaful tersebut, dia boleh untuk menamakan siapa yang nak dia beri. Kan? Dengan cara 3 perkara. Satu, yang pertama adalah dia tidak membuat sebarang penamaan. Kan? Tak buat sebarang penamaan, maka dia punya ahli waris nanti kena ambil surat kuasa untuk menuntut dekat syarikat takaful. Yang kedua adalah penamaan yang dipanggil sebagai penamaan wasi. Penamaan wasi ni adalah dia memberi satu surat, kita panggil apa? Pentadbir. Satu pelantikan pentadbir. Wasi ni adalah apa? Wasi adalah pemegang amanah dan juga pentadbir. Yang mana wasi ni akan nanti akan boleh menuntut dekat syarikat takaful, tapi dari segi pembahagian, wasi ini tetap kena bahagi secara faraid. Manakala yang ketiga pula adalah penamaan manfaat takaful secara penamaan hibah yang sedang kita bincangkan ni lah. Penamaan yang diberi secara penamaan hibah ini, siapa yang dinamakan akan menjadi beneficiary kepada manfaat takaful. Mari kita bagi contoh yang senang lah. So, ada seorang ni nama dia Ali. Kan? Dia ada seorang isteri nama Zainab dan dia ada mak ayah yang bernama Abu dan Fatimah. Okey. So, Ali ni dia ambil satu polisi takaful yang mana manfaat jikalau berlaku kematian kepada dia ada nilai sebanyak 1 juta ringgit Malaysia. Okey. Jadi si Ali ni decide untuk memberikan pampasan hibah takaful secara penamaan hibah takaful 100% kepada isteri dan juga dia punya mak ayah. Katakanlah dia beri secara 40%, 30-30. Maknanya 40% dia nak bagi kepada isteri, 30% kepada mak, 30% lagi kepada ayah. Jadi 1 juta tadi kita pecahkan kepada 3 portion yang telah disebutkan tadi lah, iaitu 400,000, 300,000, 300,000. Begitu. Boleh faham ke setakat ni? Jadi dengan itu, pemberian 1 juta ringgit dana hibah takaful itu akan diberikan kepada 3 nama yang diberikan oleh Ali sebentar tadi. Jadi mereka akan boleh menuntut bila berlaku pasal kematian Ali, jumlah masing-masing 400,000, 300,000 dan 300,000. Masing-masing akan dapat dalam akaun masing-masing. Itulah menarik dan uniknya hibah takaful.
Sekarang mari kita bercerita tentang 5 kepentingan hibah takaful. Kenapa saya perlu ambil hibah takaful kan? Yang pertama, hibah takaful ini dijadikan sebagai satu dana gantian pendapatan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita selaku suami, selaku isteri, kita mencari nafkah kepada keluarga kita, betul? Dengan adanya kita bekerja sehari-harian, maka kita dapat bawa duit, sama ada income secara harian, bulanan ataupun tahunan. Dan dengan itu, pendapatan kita tu yang sangat utama, itulah kita bentuk keluarga kita, betul? Namun jikalau kita meninggal dunia, secara hakikatnya tidak ada mana-mana pekerja dalam dunia ini yang telah meninggal dunia namun gaji dia masih diberikan kepada ahli keluarga mereka. Kalau ada, tolong beritahu saya nak mohon kerja kat sana. Okey, so bila mana kita berlaku meninggal dunia, maka kita hilang pendapatan keluarga, kan? Betul tak? So, gantian pendapatan terhadap keluarga itu boleh didapati melalui plan hibah takaful. Inilah keunikan dan kecantikan plan hibah takaful bagi yang pertama, sebagai income replacement ataupun gantian pendapatan. Yang kedua, sebagai penembusan hutang. Kita tekankan tentang pelepasan hutang ni sebab apa, tuan-tuan kasih sekalian? Sebab ada amaran yang sangat keras daripada hadis Nabi SAW yang beritahu bahawa sesungguhnya roh orang mukmin itu tergantung dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya dijelaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Satu lagi, diampun semua dosa orang yang mati syahid kecuali jika dia mempunyai hutang dengan manusia, riwayat Muslim. Hutang ni wajib diselesaikan. Kita mungkin ada hutang dengan Allah, hutang zakat, mungkin ada arwah tak sempat nak selesaikan di hujung-hujung usianya. Hutang puasa kita ganti dengan fidyah. Hutang nazar, dia mungkin pernah buat nazar yang tapi tak sempat nak selesaikan, maka kita kena tolong untuk selesaikan selaku ahli waris. Namun kita ni selaku orang yang nak pergi kan, kita ni mestilah bertanggungjawab terhadap diri kita. Maka kita mestilah menyediakan dana untuk memudahkan ahli waris kita membayar hutang bagi pihak kita. Kan, itu cara dia supaya dengan itu tidaklah mereka terpaksa mencairkan aset-aset yang sedia ada untuk menyelesaikan hutang anda. Kan, terpaksa jual rumah, terpaksa jual barang dekat rumah, terpaksa jual TV plasma, terpaksa jual sofa, terpaksa jual TV peti ais dan sebagainya. Ini adalah kita panggil sebagai satu orang yang cerdik ni, dia berfikir panjang sebelum dia nak pergi, kan. Jadi mestilah kita menyediakan satu dana untuk penyelesaian hutang. Pun begitu, saya suka nak beritahu, sebaik-baiknya kalau nak buat dana takaful sebagai pelupusan hutang, maka buatlah ianya secara sebahagian letak secara wasi dan sebahagian lagi letak secara hibah untuk beri kepada ahli keluarga kita supaya kita tak usik dana hibah itu. Yang ketiga, kepentingan hibah takaful ini juga sebagai satu asset preservation fund ataupun dana pengekalan aset. Dalam hidup kita selaku suami isteri, mesti kita ada create ataupun bina aset yang mana kita suami isteri mengusahakannya, betul. Sekurang-kurangnya, apa dia? Satu rumah yang kita dirikan, betul tak? Itulah dinamakan sebagai rumah tangga. Namun tahukah kita bila mana aset yang kita create, kalau kata atas nama suami ataupun isteri, contohlah bila suami meninggal dunia, maka hak-hak kepada harta-harta kita termasuk aset-aset kita akan berpindah kepada ahli waris faraid kita bagi yang Muslim. Yang mana waris faraid itu bagi seorang suami sebagai contohnya boleh jadi adalah ibu mertua kita, ayah mertua kita, isteri dan juga anak lelaki dan anak perempuan. Dan dalam sesetengah kes faraid yang unik, boleh jadi juga akan pergi kepada adik-beradik ataupun ipar dua kita, serta boleh jadi juga boleh pergi kepada bapa saudara kita dan boleh juga pergi kepada Baitul Mal. Maka, apa kaitannya hibah takaful dengan pengekalan aset ni? Maka, hibah takaful seperti yang kita tahu, kita akan dapat satu pampasan yang diberikan kepada kita punya penerima hibah. Contohnya, isteri. Hibah takaful yang kita berikan kepada isterinya boleh dijadikan sebagai wang tebus bahagian faraid kepada aset ataupun harta milik si mati. Kan? Katakanlah kita bagi satu contoh, seorang lelaki yang bernama Ali, ada seorang isteri, ada seorang anak perempuan, ada seorang mak dan ada adik-beradik. Ayah dia dah meninggal sebagai contohnya kan. So seorang adik-beradik yang tinggal ni pula seorang abang dan seorang kakak. Okey. Kita bagi satu situasi, ahli meninggalkan sebuah rumah. Kan? Katakanlah nilai semasa rumah tersebut 1 juta.
Dan rumah ni sebenarnya dia letak 2 nama, iaitu separuh nama dia dan separuh lagi nama isteri. Bila dia meninggal, separuh yang bahagian dia tu akan dipecahkan kepada waris faraid dia yang tadi tu lah. Jadi walau dalam kes ni RM500,000 lah, sebab rumah tu 1 juta. So RM500,000 tu pada isteri lah kan. Terus RM500,000 lagi yang bahagian ahli ni akan dikongsi sesama ahli waris faraid. Jadi kalau ahli meninggal dunia, berapakah nilaian anggaran jumlah bagi RM500,000 tu dipecahkan kepada waris faraid yang tadi? Isteri ahli akan mendapat 1/8 bahagian, iaitu sebanyak RM62,500. Mak ahli pula akan dapat sebanyak RM83,333. Separuh bahagian iaitu jatuh kepada anak perempuan tunggal ahli, iaitu lebih kurang sebanyak RM250,000, dan kemudian baki keseluruhan harta ini akan diberi kepada kakak dan juga abang ahli, yang mana abang Ali akan dapat lebih kurang dalam RM69,444 dan kakak Ali sebanyak RM34,722. Jadi rumah ni jarang lah kan kita tengok orang duduk kat situ beramai-ramai. Makanya untuk si isteri tadi mengambil alih rumah tersebut ataupun mengekalkan aset itu kepada dirinya, maka sudah semestinya lah kan rumah itu akan dinilai dan kemudian bahagian faraid masing-masing tadi yang mak dia, adik-beradik kan akan diberi secara tunai lah, kalau kata kita kira mengikut penebusan secara tunai. So portion tadi sebanyak 83,333, sebanyak 69,444 dan kakak Ali sebanyak 34,722 tu, abang, kakak dan juga mak boleh diberikan melalui duit hibah takaful yang isteri dapat tadi. Inilah kegunaan, salah satu kegunaan dan kecantikan hibah takaful sebagai pengekalan aset dengan cara dapat duit dan kemudian bagi bahagian masing-masing, iaitu bahagian ahli waris faraid yang lain. Okey, dan ini akhirnya membawa kepada asset preservation lah dalam kes rumah mereka tadi. Okey. Yang keempat adalah kepentingan hibah takaful ni adalah sebagai satu dana pendidikan anak-anak ataupun child education fund. Okey, tuan-tuan, untuk pengetahuan anda semua kan, kita juga boleh menamakan anak-anak walaupun mereka bawah 18 tahun terhadap polisi hibah takaful ini. Mana anak ni nanti bila dia 18 tahun barulah dia penuh milik terhadap hibah takaful tersebut, kan, sebab pemilikan harta ni atas 18 tahun. Okey, so masa 18 tahun tu lah sebenarnya mereka akan memerlukan sangat-sangat duit, kan, sebab apa? Sebab time tu baru habis PM dan mungkin akan melanjutkan pelajaran. Kan, seperti mana kita tahu zaman sekarang ni pun kos pendidikan dah teramat-amat tinggi, apatah lagi di masa akan datang. Dan di masa akan datang tu kita tak tahu ada lagi tak beasiswa, ada lagi tak JPA punya scholarship, ada lagi tak PTPTN dan sebagainya. So sebagai satu alternatif, kita wujudkan dana pendidikan anak-anak ni melalui pelan hibah takaful yang kita hibahkan atas nama mereka. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila time masuk universiti ni, dia punya kos terlalu banyak. Ada kos yuran pengajian selama 4 hingga 6 tahun. Ada kos penginapan, ada kos pengangkutan. Sebab setengah-setengah universiti ni pun kolej kediaman dengan dia punya kolej dengan dia punya kampus tu, main kampus tu jauh juga kan. So memerlukan kos pengangkutan. Ada peralatan equipment pelajaran, contohnya macam yang belajar medik, yang belajar architecture, diorang ada alat-alat diorang kena beli, kan. Student-student ni kena beli, mana benda ni memerlukan kos. Buku teks, kan, masa saya belajar dulu buku teks pun lebih kurang 200 kak. Satu buku teks yang sangat tebal tu. Apatah lagi kos masa time praktikal dan juga makan minum. Kan. Jadi bila kita ada buat satu penamaan hibah takaful yang mana beneficiary dia kepada anak-anak, mereka ni ada dana pendidikan. Yang mana dana pendidikan ni dah tak perlu nak cari duit sumber lain lagi dah. Inilah sebagai salah satu sumber. Kalau dia orang dapat JPA, it's a bonus lah. Dia orang dapat JPA ke, scholarship MARA ke, Petronas ke. Tapi kita tak tahu masa zaman tersebut ekonomi masih lagi kuat tak untuk MARA, Petronas, JPA sponsor anak-anak kita ni. Malah scholarship ni seperti yang kita tahu, dia tak semua orang dapat. Kan, dia persaingan. So only some people yang akan dapat. Jadi kalau kata anak kita tak dapat, at least kita ada hibah takaful yang kita wujudkan. Ini sebagai satu keprihatinan kita terhadap pendidikan mereka, walaupun masa tu mungkin kita sudah tidak ada di sisi mereka. Tahukah anda, pampasan takaful ini merupakan hak kepada si pencarum. Jadi si pencarum ni dalam sepanjang dia hidup dan sepanjang pencarum ni maksudnya peserta takaful lah, mereka boleh select siapa mereka, orang-orang yang mereka nak hibahkan. Yang menariknya lagi, orang yang mereka nak hibahkan tu tak semestinya ada hubung kait darah
ahli keluarga dengan dia. Contoh, ada setengah orang dia tidak direzekikan dengan anak, maka dia mengambil anak angkat kan. Anak angkat ni adalah anak orang lain lah kan, untuk dia jadikan sebagai anak angkat. Maka anak angkat ni boleh dimasukkan sebagai salah seorang penerima hibah. Menarik kan? Ataupun mungkin ada siapa-siapa yang nak bagi kepada anak saudara, mak saudara, pakcik, makcik kan, ataupun kepada sepupu sekalipun. Ada klien saya yang memberikan pampasan hibah takaful ni kepada adik angkat dia, terpulang kepada kita, sama ada pertalian darah ataupun tidak ada pertalian darah. Yang seterusnya, kerana perkara ni pencarum tu boleh tentukan kepada siapa yang dia nak berikan, maka wujudlah satu program yang dinamakan sebagai Amanah Trust. Amanah Trust ni di samping dia ada pecahan dua. Satu yang Muslim saja boleh join, yang satu lagi Muslim dengan non-Muslim. Yang Muslim boleh join ni, Amanah Trust tu adalah duit pampasan takaful tersebut digunakan untuk menyelesaikan situasi seperti badal haji. Dan satu lagi adalah untuk memberikan sebagai charity kepada anak yatim ke kan, persatuan orang kurang upaya ke, persatuan pesakit-pesakit kidney dialisis ke dan sebagainya lah, mengikut kepada senarai charity. Inilah antara perkara yang menarik. Saya ada satu klien yang menjadi klien di bawah agensi saya, yang mana klien ni dia memang beritahu siap-siap bahawasanya dia nak ambil takaful life ni semata-mata untuk buat sebagai wakaf. Jadi pampasan hibah takaful ni juga dia boleh decide untuk berikan kepada wakaf, kepada majlis agama Islam dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu sebagai perkara yang menjadikan hibah takaful ni satu benda yang sangat penting. Jadi kesimpulannya tuan-tuan daripada video kita pada hari ini, kita dapat tahu bahawa semuanya peranan hibah takaful sebagai salah satu tool pengurusan dana harta pusaka ni memang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita ada pengetahuan dah dan sudah ada kesedaran, maka mulakanlah tindakan anda untuk membuat salah satu rancangan kewangan anda dengan mewujudkan pelan hibah takaful yang sesuai dengan keperluan ahli keluarga anda, yang sesuai dengan situasi hutang anda, yang sesuai dengan cost of living yang mungkin akan berlaku selepas kita tiada nanti. Jadi tuan-tuan kasih sekalian, boleh jumpa dengan mana-mana konsultan ejen takaful yang anda percaya, yang anda yakin dengan dia punya kemampuan undang-undang untuk menceritakan kepada anda semua, dan seterusnya sign up polisi yang paling baik dan sesuai, insya-Allah. Dan kalau kata anda ingin untuk saya dan juga tim bantu anda berkaitan dengan perancangan hibah takaful dan sebagainya, insya-Allah saya akan letakkan link di description supaya anda boleh hubungi kami dengan segera, insya-Allah. Dan seterusnya, ambillah kita satu saranan Nabi SAW bagi tahu kita supaya kita tinggalkanlah keluarga ni dalam keadaan yang mencukupi ataupun berharta, dan itu lebih baik daripada meninggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen jikalau ada perkara lagi yang anda ingin tahu tentang topik ini ataupun topik lain. Assalamualaikum.